Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlat dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 6 Mac 2023. Sabah menjadi pengeluar utama biji koko negara dengan menyumbang 57% daripada 3,444 hektar tanaman koko di negara ini. Sabah turut menyumbang kepada pengeluaran biji koko dan coklat premium termasuk coklat single origin dan artisanal coklat yang dihasilkan pekebun koko di Keningau dan Kota Marudu. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Aching mahu penanaman koko dimajukan sebagai salah satu industri pertanian untuk meningkatkan pendapatan pekebun koko. Setakat ini di Sabah terdapat 4 syarikat pengilang coklat dan konfikasi koko serta 34 usahawan coklat tempatan yang merekodkan RM792,351 hasil jualan tahun lalu. Datuk Siti Aminah menyatakan demikian selepas perjumpaan bersama kakitangan Lembaga Koko Malaysia di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Aminah, untuk tahun ini Lembaga Koko Malaysia akan melaksanakan projek tanaman baharu dengan sasaran keluasan 200 hektar di seluruh negara dan daripada jumlah tersebut 100 hektar adalah di Sabah sementara 80 hektar di Sarawak dan 20 hektar di Semenanjung. Kebolehpasaran graduan Politeknik Kota Kinabalu kini mencapai 96.3%. Pengarah Politeknik Kota Kinabalu, Dullah Muluk berkata, pencapaian itu membuktikan institusi berkenaan berupaya melahirkan graduan berkualiti untuk memenuhi permintaan pasaran kerjaya yang ditawarkan. Beliau berucap sempena Majlis Convocation ke-27 Politeknik Kota Kinabalu di Dewan Reflesia Politeknik Kota Kinabalu. Seramai 1,476 graduan menerima diploma dan sijil masing-masing dalam majlis ini. Ia melibatkan graduan dalam bidang kejuruteraan awam, elektrik, mekanikal, perdagangan, pelancongan dan hospitality. Saya mensasarkan untuk mendapatkan dekan lah. Alhamdulillah dapat. Macam tu, dan saya buat yang terbaik dalam aktiviti kelab, persatuan macam tu. Yang lastly paling best dalam final year project tu lah. Alhamdulillah tim kami logistik dapat nombor 1. Diorang pun ada tawarkan bekerja sambil belajar. So mungkin saya akan belajar dan bekerja pada masa yang sama untuk dapat pengalaman yang lebih luas lah. Pengguna diminta melaporkan sebarang cubaan atau aktiviti penipuan cyber yang dilakukan menerusi panggilan telefon, mesej atau tawaran di media sosial. Menurut kenyataan Presiden Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat Sabah, David Chan, laporan boleh dibuat dengan menghubungi Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC di talian hotline 997. Ia bagi membolehkan pegawai bertugas menyekat akaun sekiranya pengguna terpedaya telah membuat transaksi keuangan secara perbankan dalam talian atau manual di ATM. Mangsa juga perlu memberi maklumat berkaitan penipuan termasuk maklumat komunikasi dengan suspek dan maklumat transaksi. Talian NSRC 997 yang beroperasi setiap hari bermula 8 pagi hingga 8 malam adalah alternatif kepada orang awam untuk melaporkan aktiviti penipuan cyber. Ia memfokuskan kepada penipuan keuangan dalam talian termasuk penipuan pancingan data, penipuan serangan perisian hasad, penipuan penghantaran pakej atau bungkusan dan penipuan cinta. 9 usahawan wanita menerima anugerah usahawan wanita cemerlang sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa dan Makan Malam Penghargaan 2023 Persatuan Masyarakat Cina Bersekutu Sabah di Kota Kinabalu. Anugerah disampaikan isteri Ketua Menteri Datuk Julia Salak. Turut disampaikan anugerah khas wanita kepada 15 ahli Persatuan Masyarakat Cina Bersekutu Sabah. Berucap dalam majlis ini, Presidennya Datuk Susan Wong berkata, anugerah tersebut bagi memberi pengiktirafan kepada golongan wanita yang menyumbang samah kepada pembangunan ekonomi negeri. Dalam masa sama, sebagai pendorong untuk terus memberi sokongan terhadap program pembangunan yang dilaksana kerajaan.
Ya, majlis berkhatan beramai-ramai semasa musim cuti persekolahan antara inisiatif mengurangkan beban keluarga B40 di samping mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan umat Islam. Program seumpama juga memberi peluang kepada masyarakat untuk menghayati hikmah di sebalik kepentingan berkhatan. Di Sandakan, 100 kanak-kanak sekitar Libaran menyertai program berkhatan beramai-ramai secara percuma yang berlangsung di Dewan Sri Libaran Sandakan. Program dianjurkan Peladang Muda, Pertubuhan Peladang Kawasan Sandakan dengan kerjasama Bahagian Zakat dan Fitrah Muiz Cawangan Sandakan, Kementerian Kesihatan dan Bomba. Majlis dirasmikan Ahli Parlimen Libaran, Datuk Suhaimi Nasir. Program yang amat baik dilaksanakan, cuma saya menyuruh kepada bukan sahaja peladang ataupun di bawah agensi kerajaan yang lain juga dapat mengadakan kerana ini program yang boleh membantu terutama sekali kepada ibu bapa. Untuk membantu golongan-golongan asnaf yang bagi kurang berkemampuan, juga bagi mengeratkan silaturahim antara penduduk setempat dan juga peladang kawasan Sandakan. Kami bekerjasama dengan beberapa agensi lain seperti masjid ataupun surau dan juga beberapa NGO-NGO lain untuk menjayakan program berkhatan beramai-ramai. Bagi ibu bapa, menerusi program sedemikian secara tidak langsung dapat mengelak rasa takut kanak-kanak terlibat. Lebih baiklah diadakan program begini sebab untuk berterusan, sebab dapat membantulah ibu bapa ataupun anak-anak ini daripada kalau ramai-ramai kan dorang rasa takut apa kan, dapat membantulah. Terima kasih sebab membantu kami yang dalam golongan yang tidak berkemampuan ni supaya dorang pun boleh tunaikanlah tanggungjawab orang bilang kan. Di Tawau pula, 16 kanak-kanak menyertai program berkhatan peringkat kampung Membelua anjuran kawasan rukun tetangga Kampung Membelua. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyifatkan pelaksanaan program mampu memupuk perpaduan masyarakat. Apa yang penting bahawa selain kita mengimarahkan ataupun meraihkan suruhan agama, sudah pasti perpaduan yang sebegini yang amat-amat dituntut oleh kerajaan kita agar segala agenda-agenda pembangunan, kemajuan yang akan dibawa ke kawasan ini akan dapat diurus dan dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Sementara itu di Kota Kinabalu, 20 kanak-kanak dikatankan dalam program Sunaton Kebayau 2023 di Surau Ar-Rahman, Kampung Kebayau, Telipuk. Bagi saya pun pihak wakil penduduk di sini sangat-sangat membantulah, terutama kita punya penduduk yang banyak yang di B40. Jadi dengan program ini diorang dapat meringankan sedikit bebanan dioranglah untuk anak-anak. Harapan agar penduduk-penduduk di kampung ini mendapat manfaat, ya, bukan sekadar anak-anak mereka menjalani perkhatan, tapi juga dari segi ilmu pengetahuan. Kebanyakannya terdiri daripada anak-anak asnaf, ya. Jadi bila ada program macam ni sangat-sangat bagi manfaatlah kepada kebanyakan ibu bapa yang kat sini yang kurang berkemampuan. Program turut diisi dengan ceramah bertajuk Hikmah Berkhatan. Program Menu Rahmah terus mendapat sambutan menggalakkan sama ada daripada penyertaan pengusaha makanan maupun pelanggan yang mengakui mendapat limpahan manfaat mengurangkan beban kos perbelanjaan harian. Ikuti laporan wartawan Salih Jikri meninjau pelaksanaannya di sekitar Bandar Sandakan. Inisiatif Menu Rahmah dimulakan kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup terus dipergiat di Bandar Sandakan dengan usaha menarik penyertaan lebih ramai pengusaha makanan agar dapat meringankan beban golongan kurang berkemampuan. Sekarang ni kita cuba untuk di Bandar Sandakan dulu dan kita cuba pergi ke luar bandar dulu. Kita akan membuat kolaborasi dengan pengusaha di luar bandar. Kita cuba untuk berbincang sama ada mereka mampu untuk buat ataupun tidak. Bagi pengusaha terlibat menjadikan Menu Rahmah yang merupakan wadah melaksana tanggungjawab sosial korporat CSR membantu rakyat.
Tinjauan kami di sebuah pasar raya mendapati pihak pengurusan premis proaktif menjayakan inisiatif tersebut di Medan Saudara yang menjadi tumpuan pelanggan. Ya, harapan kita dengan penyewa-penyewa terutama di food court, mereka juga akan ada berbincang untuk mereka juga mau untuk melaksanakan supaya mereka dapat memperluaskan menu-menu. Penyediaan menu Rahmah bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari untuk sarapan dengan aneka juada seperti nasi lemak, mi goreng dan kuih muih, sementara nasi putih serta lauk pauk disajikan 12 tengah hari hingga 8 malam. Tak kurang juga, setiap hari kami akan menyediakan berbagai jenis lauk dan hari-hari seterusnya akan berubah-ubah jenis lauk juga. Menu Rahmah ni dia harga berpatutan, makanan pun sedap, mampu miliklah. Customer yang kurang kemampuan boleh beli. Lagipun dia makanan ni setanding dengan makanan di luar. Dia dapat boleh mengurangkan macam kalau yang orang kurang berkemampuan gitu kan. Dia boleh save macam budget lah boleh. Kalau di sana kan ni tak berapa banyak lagi yang buat tu menu Rahmah. Ini pun saya baru dapat tahu daripada Facebook. Menariklah yang makanan yang sedap-sedap. Okeylah, yang mau membeli di sini, okey sambutan di sini. Paling rendah lah dari yang biasa. Pasar raya ini menyediakan menu Rahmah dengan pilihan berbeza setiap hari bermula Isnin hingga Ahad. Sedap, bersih dan pelbagai cita rasa. Inilah dia menu Rahmah yang diperkenalkan oleh kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bagi membantu masyarakat yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan menu yang sedap namun dengan harga yang berpatutan. Satu lagi komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk golongan yang kurang berkemampuan. Salih Jikri untuk RTM. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah edisi Isnin 6 Mac. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.